Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk tajuk subtopik kita 3.1.2, iaitu faedah, tentang faedah. Jadi untuk tajuk ni kita akan belajar macam mana kita nak mengira faedah mudah dahulu. Okey, saya akan terangkan jenis-jenis faedah yang ada. Kemudian kita akan ambil satu saja, iaitu faedah mudah dahulu. Kemudian selepas itu kita akan bincangkan apakah kesan daripada faedah sekiranya daripada segi kadar faedah, daripada segi tahun, okey, berapa lama. Okey, kita akan bincang itu apakah kesan-kesan dua perkara itu dalam pelaburan kita, dalam simpanan kita. Okey, faedah simpanan, bila kita menyimpan duit dalam bank kita akan dapat faedah. Okey, faedah itu akan dikira setiap kali setahun, 2 tahun, 3 tahun, bergantung pada bank. Okey, kita tengok pula yang mula-mula ni, faedah apa itu faedah simpanan? Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi keuangan seperti bank kepada penyimpan. Okey, dia bagi satu ganjaran macam bonus, apa sajalah dia bagi duit daripada segi pelaburan kita dalam bank itu. Macam saya cakap, setiap kali kita menyimpan duit dalam bank, bukan kita simpan saja, kita secara automatik kita melabur. Jadi bila kita melabur situ, kita ada ganjaran kita. Okey, kita tengok faedah mudah. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan mengikut suatu kadar tertentu atas jumlah wang simpanan kita. Okey, wang simpanan kita tu kita namakan dia sebagai principal untuk satu tempoh masa. Okey, untuk simpanan faedah mudah, untuk faedah mudah kita akan kira dalam tahun, berapa tahun yang kita simpan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Okey, bergantung pada berapa lama kita simpan, dia akan kira di situ. Okey, faedah compound, faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Okey, berbeza dengan faedah mudah. Faedah mudah dia kira pada jumlah wang simpanan sahaja, tetapi faedah compound dia akan kumpul. Katakan tahun ni kita dapat persen, berapa ganjaran kita, kemudian dia akan tambah dengan prinsipal kita, iaitu wang simpanan kita, dan faedah itu akan dikira ke atas gabungan dua benda tu, dan didarab berapa tahun. Okey, yang tu kita akan belajar pada next video. Okey, kali ini kita akan belajar tentang faedah mudah sahaja dahulu. Okey, sebelum kita nak pergi lebih lanjut tentang faedah mudah, jom kita tengok apakah formula dia. Okey, faedah mudah formulanya ialah I sama dengan PRT. Apakah itu I? I ialah faedah. Apa yang kita nak, faedah yang kita nak cari itu I. Okey, berapa faedah yang kita dapat? Itu adalah I. Okey, saya ulang sekali lagi, itu adalah I. P ialah principal. Principal ni ialah jumlah wang kita simpan. Berapa jumlah wang kita simpan dalam bank, itu adalah principal, ataupun bahasa mudahnya modal kita. Okey, R ialah kadar faedah yang telah diberikan oleh bank, berapa peratus. Okey, kalau dia kata 2%, kita kena dapatkan selalunya kalau 2% kita mesti bahagikan dulu, 2 bahagi dengan 100. Okey, macam tu ya. Kemudian T ialah tahun, berapa tahun yang kita simpan. Okey, masa tu, T ialah masa. Dan untuk faedah mudah, sekali lagi saya cakap, dia kira berapa tahun yang kita simpan. Okey, jadi kalau boleh dapat, boleh ingat I sama dengan PRT, itu sahaja formulanya. Okey, mudah. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Contoh 1, Encik Zainal menyimpan sebanyak 4,000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Okey, maksudnya di sini Encik Zainal dia simpan duit dalam bank tu RM4,000 dalam tempoh setahun, dan kadar faedah yang diberikan ialah 2%. Okey, bila ada soalan macam ni kita tandakan dulu. Okey, kita kena tulis. Okey, soalan-soalan macam ni, yang pertama kita kena tulis dahulu, jangan malas. Okey, kita kena tulis. Jadi prinsipal kita ialah RM4,000. Keluarkan macam ni saja dahulu. Kemudian R kita, okey, R kita ialah
peratus. 2% kita boleh tulis dia sebagai 0.02. Macam mana dapat 0.02 ni? Macam biasalah, 2 bahagi 100, kita akan dapat 0.02. Okey, kemudian T ialah tahun kita tu, masa. Berapa masa untuk disimpan? Dia bagi dekat situ dia tulis setahun. Jadi T nya adalah 1. Jadi macam mana kita nak kira? Okey, I, berapakah nilai I kita? I sama dengan PRT. Jadi tulis balik. Okey, jadi kita nak kira dah ni PRT. Okey, P kita 4000, tuliskan 4000, darab dengan R kita ialah 0.02 dan T kita ialah 1, setahun ya. Okey, PRT ni maksudnya P darab R, P kemudian darab dengan T. Okey, jadi kita akan dapat di sini ialah 80. Okey, I kita ialah 80. Oleh itu kita boleh tulis di bawahnya faedah yang didapati, faedah sama dengan faedah band dia kan. Okey, faedah sama dengan RM 80. Macam itu sahaja. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Encik Badrul menyimpan sebanyak RM5,000 di bank dengan kadar faedah 3% setahun bagi tempoh 2 tahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperolehi Encik Badrul bagi tempoh 2 tahun tersebut. Okey, jadi kita keluarkan maklumat kita, tulis ya. Okey, P kita sama dengan prinsipal kita iaitu 5,000. Kemudian faedah kita R kita ialah 3% sama dengan 3% sama dengan 0.03. Okey, ataupun kamu nak terus tulis 0.03 pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian T kita, masa yang disimpan ialah 2 tahun. Jadi kita tulis T kita sebagai 2. Masukkan dalam formula kita, I sama dengan PRT. Jadi P kita 5,000 darab dengan R kita 0.03, kemudian darab dengan T kita ialah 2. Okey, mudah kan? Sangat mudah. Jadi kita kira saja, gunakan kalkulator ya, gunakan kalkulator, kamu akan terus dapat jawapannya ialah RM300. Okey, kemudian kita tulislah ayat. Okey, faedah kenapa saya ni mengajar faedah ni kantor je ni. Faedah sama dengan RM300. Okey, kita tengok soalan contoh yang ketiga. Okey, ini contoh yang ketiga. Cek wang menyimpan sebanyak 10,000 di bank murni dengan kadar faedah 4% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperolehi oleh Cek Wang selepas 6 bulan. Okey, 6 bulan saja dia nak kira, dia tak sampai setahun. Jadi macam mana? Okey, apa pun kita keluarkan maklumat kita dahulu, di mana P kita ialah 10,000. Kemudian R kita 4% bersamaan dengan 0.04. Okey, T kita macam saya cakap tadi, dia kira setahun kan. Okey, dia kira ikut tahun. Tapi kali ni soalan ni dia bagi trik sikit, dia kata 6 bulan. Jadi 6 bulan bersamaan separuh daripada, okey, 6 bulan ini setahun ada berapa bulan? Kita ada 12 bulan. Jadi kita ambil 6 bahagi dengan 12. Okey, boleh faham ni ya? Okey, kemudian kita dah dapat ni. Okey, T sama dengan 1/2. Okey, kita masukkan dalam formula kita, I sama dengan PRT. Okey, saya galakkan kamu sentiasa tulis formula balik supaya kita boleh ingat ya. Jadi P kita 10,000. Okey, darab dengan R kita ialah 0.04, darab dengan kita punya T ialah 1/2.
Jadi kita akan dapat berapa? Okey, tekan saja kalkulator. 10,000 darab 0.04 darab dengan 1/2, kita akan dapat RM200. Okey. Oleh itu faedah yang diterima, okey, rajin sikit oleh siapa? Cik Wong ialah RM200. Boleh ya, mudah sahaja kan? Okey. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. Encik Nazrin menyimpan sebanyak RM8,000 di bank desa dengan kadar faedah 3% setahun. Hitung jumlah simpanan Encik Nazrin selepas beliau menyimpan selama A 2 tahun, B 3 tahun. Jadi di sini dia minta dua benda, dua kiraan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berapakah faedah yang akan dia dapat setelah 2 tahun, dan kemudian kita kira berapakah faedah yang dia akan dapat setelah 3 tahun. Jadi apa-apa pun kita tuliskan maklumat kita dahulu. Okey, katakan di sini kita tulis maklumat di tepi sini ya. P kita ialah 8,000. Kemudian I kita R kita ialah 3% bersamaan dengan 0.03. Kemudian okey, T kita ini adalah T. Okey, 2 ini adalah T. Okey, T sama dengan 2 dan ini T sama dengan 3. Okey, kita masukkan dalam formula kita. Okey, formula kita yang pertama, I sama dengan PRT, sama saja formulanya. Okey, 8,000 darab dengan 0.03 darab dengan 2. T kita 2, untuk ini untuk A ya. Jadi kita akan dapat di sini, tekan kalkulator, 480. Okey, kemudian kita tengok yang 3 tahun ni, kita kira untuk yang 3 tahun pula, PRT juga. Jadi P kita 8,000, gantikan saja, darab dengan R kita 0.03 darab dengan T kita kali ini 3, kita akan dapat 720. Jadi oleh itu untuk A, jadi kita boleh dapat dah, kita boleh dapat berapakah jumlah. Okey, sebab soalannya dia tanya hitung jumlah simpanan. Bila dia kata hitung jumlah simpanan setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, maksudnya kita kena campurkan prinsipal dengan faedah yang kita dapat tadi tu. Okey, kita campurkan dua tu, jadi kita akan dapat, oleh itu simpanan siapa? Encik Nazri. Okey, Encik Nazri setelah 2 tahun. Okey, 8,000 tambahkan dengan 480, kita akan dapat RM 8,480. Okey, ini untuk 2 tahun. Kalau untuk 3 tahun macam mana pula? Oleh itu tulis juga, okey, simpanan Encik Nazri setelah 3 tahun. Okey, 8,000 campur dengan 720, jadi RM 8,720 ringgit. Okey, kita dah dapat 2 di sini. Okey, nampaknya. Okey, beza soalan ni dengan soalan-soalan yang lain ialah dia tanya berapakah jumlah simpanan. Jadi bila dia tanya jumlah simpanan, kita kena tambahkan dengan faedah yang dia dapat tu. Okey, campurkan prinsipal dengan faedah. Okey, boleh faham situ? Kalau tak faham, kamu boleh tanya ya. Okey, contoh yang kelima. Puan Vanmati menyimpan sebanyak 5,000 di sebuah bank. Berapakah jumlah simpanan Puan Vanmati selepas 1 tahun jika kaedah faedah yang diberikan ialah 5% setahun dan 6% setahun? Soalan B, 6%.
Apakah beza jumlah faedah yang diperoleh Puan Wan Mati dalam kedua-dua situasi di atas? Okey, soalan ni kita kena baca betul-betul apa yang dia minta. Okey, yang pertama dia kata berapakah jumlah simpanan? Okey, saya tandakan di sini ya. Jumlah simpanan. Okey, pertama kita kena kira jumlah simpanan selepas 1 tahun. Okey, ini 1 tahun. Okey, itu saya cakap soalan ni, bila kamu jumpa soalan penyelesaian masalah macam ni, yang penting kita kena ada pen dan kita kena tandakan. Sama ada kamu nak tulis ataupun kamu nak lukis ataupun kamu nak tandakan garis-garis macam itu. Okey, kena buat. Okey, okey, selepas 1 tahun, jika kadar faedah yang diperolehi ialah 5% dan 6%. Kemudian soalan dia tanya apakah beza jumlah simpanan? Okey, jumlah faedah. Apakah beza jumlah faedah? Dalam dua situasi di atas. Jadi dia minta, okey, soalan ni yang pertama dia minta berapakah jumlah faedah yang diterima. Jadi soalan ni dia minta kat kita berapakah jumlah simpanan Puan Wan Mati dalam 1 tahun untuk 2 situasi. Jadi kita kena kira jumlah simpanan untuk 5% dan jumlah simpanan untuk 6%. Dua kita kena kira ya. Selepas itu kita kena kira pula berapakah beza jumlah faedah. Inilah soalannya. Okey. Jadi bila soalan macam ni, baca betul-betul, cuba fahamkan betul-betul, tandakan, gunakan pen. Okey, kita kira A dahulu. Jumlah simpanan untuk A. Untuk kira jumlah ni kita kena kira berapakah faedah yang diterima. Okey, I sama dengan PRT. Jadi prinsipal kita berapa? Prinsipal kita ialah, okey, kamu tak nak tulis, kamu nak buat bulat macam ni, tandakan P. Okey, ini R bersamaan dengan 0.05. Yang ni R kita yang kedua 0.06. Okey, ini adalah T. Tandakan macam tu pun tak apa dah ya, janji kamu conteng. Ingat. Jadi untuk A, P kita 5000 darab dengan R kita 0.05 darab dengan T kita ialah 1. So kita akan dapat di sini 250. Jadi jumlah simpanan sama dengan berapa? 5250. Tambah je terus, tak apa. Okey, untuk B masih lagi menggunakan formula yang sama, PRT. Cuma yang membezakan di sini ialah dia punya R. Okey, 5000 darab dengan 0.06 darab dengan T kita masih lagi sama, iaitu 1. Okey, ialah 1. Sorry, saya padam. Jadi di sini kita akan dapat 300. Jadi jumlah simpanan sama dengan RM5,300. Okey, kita dah dapat untuk A dan B. Jadi soalan yang seterusnya, beza jumlah faedah. Okey, jumlah beza faedah mestilah besar tolak kecil. Kita tengok faedah yang pertama 250 dan faedah yang kedua 300. Jadi bezanya kita ambil. Okey, kita tulis je beza jumlah faedah. Okey, sama dengan 300 tolak 250. Jadi kita akan dapat jumlahnya ialah RM50. Okey, daripada 5 contoh yang telah kita laksanakan tadi, yang telah kita bincangkan tadi, apakah kesimpulan yang boleh kamu dapat? Apa yang dapat kamu perhatikan tadi? Okey, kesimpulan kita, bagi prinsipal yang sama, apabila kadar faedah bertambah, jumlah simpanan juga bertambah. Okey, ini di mana kalau kita tengok R kita, kalau dia tinggi, jadi jumlah simpanan kita pun akan jadi tinggi. Kalau R kita rendah,
jumlah simpanan kita pun rendah. Okey, jumlah simpanan. Okey, ini yang nombor 1 ni kita boleh tengok pada contoh 6 tadi, contoh yang ke-6 tadi. Okey, nombor 2, semakin lama tempoh penyimpanan, semakin tinggi jumlah faedah yang diperoleh. Dengan itu jumlah simpanan juga bertambah. Okey, contohnya tadi ni macam contoh tadi, contoh nombor 5. Okey, jumlah modal yang sama, rate yang sama, okey, R yang sama, tetapi jumlah tahun dia berbeza. Jadi jumlah yang makin tinggi, makin lama disimpan, makin banyaklah jumlah simpanan dia nanti. Okey. Okey, akhir sekali saya nak berikan kamu quiz. Okey. Mengapakah akaun simpanan tetap diberikan faedah yang lebih tinggi berbanding dengan akaun simpanan biasa? Okey. Ini untuk pelajar saya. Siapa yang dapat jawab soalan ni, macam mana cara nak jawab soalan ni? Okey, di bahagian komen kamu tulis nama kamu, nama kelas dan tuliskan jawapan. Okey, siapa yang dapat jawapan ini, dapat jawab soalan ini. Okey, siapa yang menjawab soalan ini, saya akan bagi TP 4 kepada dia. Ya. Jangan lepaskan peluang. Cuba tengok, scroll ataupun Google, dekat mana-mana, cari jawapan mengapa akaun simpanan tetap diberikan faedah yang tinggi berbanding akaun simpanan. Hasilnya bila kamu dah tengok video yang pertama yang saya terangkan tu, dan video yang kali ini, hasilnya kamu boleh jawab. Ya. Okey, setakat ini sahaja dahulu video kita, pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Adios.